Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman أبدالها عشرون مثل أن تسلك لوصف نقص فيما ثبت وينعدم حدوثه كذا الفناء وكونه مماثلا جل لنا وعدم القيام أو تعدده وعجزه أمكن إيجاده كذا كراهة وجان صمم والموت أيضا والعمى والبكم وما بقي من ضدها قد بان من ذا فليس يقبل بيانا وواجب للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة وضدها محل كالخيانة كذا الكذب كتمان ومديانة بلدة فذا الذي قد وجب لله sangkut das itu empat sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul dan 1 sifat harus. Ada 9 yang kita sebut sebelumnya itu ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat yang mustahil lawannya dan 1 sifat harus, 41 campur 9. Inilah dia dipanggilnya aqaidul khamsin, akidah 50. Maksudnya ada orang kata belajar sifat 50. Kalau ada orang sebut belajar ilmu sifat 50, inilah dia ni. Baik. Dia panggil simpulan iman. Kenapa kita lagukan? Waktu kita belajar dulu waktu sekolah menengah, waktu sanawi, sebab akan mudah diingat dan lama ingatannya. Kerana kita menggabungkan otak kanan dan otak kiri, insya-Allah. Jadi paling-paling tidak pun kita hafalah Allah wujud qidam baqa tu, tengok YouTube, tonton puan-puan, insya-Allah kita akan hafal. Di sekolah saya tu hampir rasanya 100% sudah yang hafal, termasuk dia satu dari dulu. Rasanya lah, sebab setiap hari kita buat. Begitu juga dengan Al-Asma'ul Husna. Baik. Kita kembali ke kitab kita tuan-tuan dan puan-puan, Hidayatul Mutafakkirin, muka surat 17. Baik. 1, 2, 3 dari bawah tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi bab ilmu. Ini adalah kuliah yang terakhir, insya-Allah. Mungkin yang ke-6 dah rasa kuliah ni. Kita akan tamatkan bab ilmu ini dan kita berhenti keempatnya. Keempatnya di situ kita berhenti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Keempatnya, mengingkar mereka itu hikmah bangkit Rasulnya. Mereka itu ialah ahli falsafah. Ahli falsafah. Kita balik semula ke belakang sedikit sebagai mukaddimahnya supaya kita tak boleh menghubung kaitkan maklumat yang sebelum dengan maklumat yang akan datang. Itu sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya dari segi penguasaan istilah. Kalau kita tidak beres dari sudut itu, maka kita akan ternganga-nganga, semakin susah, semakin payah, semakin tak nampak. Macam kita belajar qawaid, nahwu, saraf. Waktu kita belajar sanawi dulu. Mula intiqaliyah, betul adadi, betul sanawi. Ini marfu', ini majrur, ini mansub. Wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu isim mufrad. مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة. Kalau kita tidak hafal tu tuan-tuan dan puan-puan, tak ingat betul-betul, nanti ustaz akan sebut di hadapan, guru akan sebut di hadapan, tak ulang dah. Dia kata ni marfu', ni majrur, ini mansub. Sudahlah.
belum lagi fa'il maf'ul, macam-macam istilah tuan-tuan dan puan, itu menyebabkan ramai yang surrender. Bila sebut bahasa Arab, dia surrender. Sebab dia tidak bawa maklumat sebelum bila dia belajar. Bukannya semakin nampak, dia akan semakin kabur. Semakin rasa susah. Lama dia lari. Ya? Bahasa tidak susah tuan-tuan dan puan. Pengalaman saya belajar beberapa bahasa, ya, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Urdu, Itali pun belajar di Mutah dulu. Hafal dia perkataan tuan-tuan dan puan. Hafal, praktis. Ada kesungguhan, ada minat, ada kehendak, ada kesungguhan. 2 syarat, 2 rukun. Tak payah pergi sekolah, tak payah pergi universiti, kita boleh kuasai apa-apa bahasa saja pun dalam dunia ni. Seorang budak Bali, Putu apa entah nama ni, 23 kalau tak silap bahasa yang dia boleh bercakap. Dia hanya belajar di tepi pantai, dia 2 postcard cenderahati kepada pelancong. Apa dia? Dengan 4 ni tuan-tuan dan puan. 2 syarat, 2 rukun. Syarat yang pertama ada kehendak, syarat yang kedua ada kesungguhan. Rukun yang pertama hafal, rukun yang kedua praktis. Ini kalau kita bawa dalam semua ilmu pun tuan-tuan dan puan, kita akan kuasai ilmu itu. Apatah lagi kalau bahasa tidak susah. Tidak susah tuan-tuan dan puan. Yang menganggap susah kita. Yang rasa susah, kita yang menganggap susah. Yang merasa susah, kalau kita berasa susah, sebab kita menganggap dia susah. Itu saja. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kita patah balik syahadan di situ. Dikufur orang akan falasifah dengan 5 perkara ini. Dikufur orang, kufur ini kufur akbar, keluar daripada iman. Sekali lagi kita ulang. Dan orang di situ maksudnya ulama. Ulama siapa? Ulama usuluddin. Ya. Dan diguna perkataan orang, dia tak guna perkataan ulama mungkin. Sepatutnya perkara-perkara ini kita tahu sebagai perkara fardu ain ke atas kita. Perkara ini boleh menyebabkan kita keluar daripada Islam. Maka disebut dikufur orang. Ya. Akan falasifah. Falasifah jamak kepada filsuf. Maksudnya ahli falsafah. Ya. Dengan 5 perkara ini. Pertamanya, mengengkarkan mereka itu akan ilmu Allah dengan juz'iyat. Artinya mereka kata bahawa ilmu Allah SWT itu yang asas-asas yang besar-besar saja, yang detail-detail, yang kecil-kecil, yang halus-halus, Allah tak tahu. Hanya Allah SWT tahu yang besar-besar saja. Juz'iyat itu yang halus-halus, kecil-kecil. Yang kita sudah terjelaskan pada minggu lepas. Keduanya, mengingkar mereka itu akan hasyrul ajsad. Hasyar tu kumpul, ajsad tu tubuh badan. Hari kebangkitan, yaumul ba'ats, yaumul nusyur, yaumul hasyar, kumpulah tu. Ya. Ingkar hari kebangkitan. Namanya kebangkitan dengan tubuh dan jasad. Beserta roh taban, sudah tentunya. Ketiganya, mengingkar mereka itu akan baharu segala akhlak dan berkata mereka itu dengan qadimnya. Mereka juga mengqadimkan alam ini. Ya, alam ini qadim kata dia. Wujud bersama dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikekal. Baik itu dia engkar yaumul ba'ats. Kufur tuan-tuan dan puan. Siapa yang mengatakan mengiktikadkan, berpegang bahawa alam ini qadim seperti Allah SWT yang qadim zati, qadim hakiki, ialah Allah SWT saja yang tidak ada permulaan, yang tidak ada akhirnya, Allah SWT saja. Dan ada tuan-tuan dan puan, seperti yang kita sebut sedikit pada minggu lepas, orang yang menganggap memanglah alam yang ada sekarang ini musnah akhirnya kerana dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi siri alam itu qadim. Kemungkinan ya, yang disebut dianggap
bahawa ada lagi alam yang sebelum alam kita, alam yang sebelum alam kita, alam yang sebelum alam kita, yang sebelum alam kita, sebelum alam kita, sebelum alam kita, wujudnya serta merta serentak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta. Dia mencipta, sentiasa mencipta daripada dulu. Dia tak faham suluh qadim. Kita ada suluh qadim tak? Allah itu berkemampuan boleh mencipta, tapi belum Allah cipta. Ada dalam pengajian ilmu sifat 20, tapi dia tak ada. Bila Allah SWT Maha mencipta, maka Allah SWT mencipta sejak azali. Tidak ada pada satu ketika pun Allah SWT tidak bersama dengan makhluk. Mesti ada makhluk bersama dengannya. Itu alam yang lain. Maka siri-siri itu juga dianggap qadim. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu yang kita agak, mengapa ada seorang tokoh besar di negara jiran kita mengatakan bahawa dia tak nak jawab arash itu apa. Masih wallah arash, masih wallah makhluk, masih wallah makhluk. Mudah saja dalam pengajian kita. Budak dari satu dari dua pun boleh sebut. Apa selain daripada Allah SWT itu baharu. Baharu itu baru lah. Baru dijadikan. Ada beza baru dengan baharu. Spek mata ni baharu. Saya baru beli semalam. Itu baru. Baru masa. Baharu benda. Ngajar bahasa Melayu pula. Kota baru ke kota baharu sebenar? Tuan-tuan, biasa di kota baru. Ini sajalah pasal saya tengok senyap, ya, kita relax sikit, kita buat gitu, sema-sema, diinteraksi sikit. Nah, ini dengan serius sangat. Kota baru ke kota baharu sebenar? Kota baharu sebenar. Sebab itu dia ada BHA dalam peta. Nama tak berubah ya. Jertih ke Jertih? Jertih. Jertah itu dalam peta. Bukan TIH. Kampung Amir ke Amir? Saya je MEAMER semua. I ke dalam peta I dah. Kan? Dia tak berubah. Kalau nama tuan-tuan Yusuf, YUSOF, dia akan Yusuf begitulah walaupun ejaan baru. Dia tak akan tukar jadi U. Tuan-tuan jelas nampak tak? Ini ngajar Melayu pula dah. Kota baharu sebenarnya. Sebab itu dia tulis BHA, hilang satu A. BHA sebenarnya dia tulis. Kota baharu. Jadi yang lain itu baharu. Baharu itu iaitu yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud sejak azali. Bukan sejak azali maksudnya dari azali lagi. Karena sejak ni takut ada macam masa pula. La yamurru alaihi zaman. Allah Subhanahu Wa Taala itu wujudnya azali. Dan tidak ada sebelum itu. Baik arash, baik kursi, baik kalam, baik lauh mahfuz. Tak ada. Itu semua barang kena jadi. Barang kena jadi. Maksudnya barang baharu. Baru dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada ni yang kata, itu di pening tu arash. Itu nak jawab. Lepas itu ada pula orang komen bawah, dia kata, bagus kata dia ustaz ni. Ikhlas menjawab. Dia tak tahu. Saya suka dia begini. Nak ikut dia. Benda paling asas sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kalau benda sulit-sulit tu, kalau kita tanya, tak tahu, haruslah. Sabar. Tak semua orang tahu. Ini benda paling asas sekali. Tak tahu. Dia pun kagum dengan jawapan tak tahu tu. Allah ni ada tak? Saya kurang pastilah. Terkagum dengan ustaz ni. Dia boleh jawab ikhlas kalau dia tak tahu, tak pasti. Berat benar tu. Ada orang kagum, terkagum-kagum dia. Lepas itu ada keluar verifikasi dia. Artinya penerangan selepas itu bahawa arash adalah makhluk. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan kalau pemikiran begini. Kufur. Yang kata alam yang ada sekarang ini
apa ini? Qadim ada jelas. Yang ada siri itu pun bahaya. Kena jelas Allah SWT itu sudah sempurna sebelum ada alam ini, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada jarak, sebelum ada tempat, sebelum ada ruang, sebelum ada kursi, sebelum ada arash. Allah SWT itu sudah sempurna. Sebab itu kita tegaskan bahawa wujuduhu bila makan. Wujud Allah SWT itu tanpa tempat. Dia tidak memerlukan tempat kerana dia sudah sempurna. Kalau dia belum sempurna, artinya dia memerlukan yang menyempurnakan dia. Aras menyempurnakan dia. Langit menyempurnakan dia. Artinya dia berhajat kepada makhluk. Bila berhajat kepada makhluk, itu sifat makhluk. Maka Allah SWT wujuduhu bila makan. Sah. Ya? Baik. Maka ada yang qadim. Dia qadim aradi dia panggil. Qadim aradi. Qadim yang mendatang. Qadim yang hakiki ni dipanggil qadim zati. Qadim zati, qadim hakiki. Allah SWT saja. Qadim aradi ni yang mendatang. Yang disebut dalam Hasyatus Sawi ala Jalalain, dalam dua bait syairnya, Thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fil hayyizil adam. Hiyal kursiyyu, hiyal arsyu wal kursiyyu wal wakadhal lawfu wa naru wa jannatun wa ajbun wa arshu wa arwahu. Silap tadi. Kadzal lawhu wal qalam. Semula. Hiyal arsyu wal kursiyyu wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahu kadzal lawhu wal qalam. 8. Tapi dalam kitab yang kita belajar dulu di Salah Tauhid disebut 10. Sebut 10. Yang ini 8. Apa dia? Dia kata ada 8 yang hukum baqa. Hukum dia baqa, dia kekal. Ya. Daripada makhluk ni ada 8 kata. Yang lain-lain tu semua akan sirna. Apa dia yang pertama? Arash kekal. Kursi kekal. Nar, neraka kekal. Jannah, syurga kekal. Wa ajbun, ajbun ni ajbud zanab. Dipanggil apa sini? Tulang tongkel. Kita panggil tulang tongkel. Tulang di ujung punggung kita ni ada kecil, besar biji sawi gitu, kecil saja. Dia tidak musnah. Daripada situlah benih kita akan dibangkitkan semula. Dia panggil ajbud zanab. Ya. Wa arwah, roh dia kekal. Roh kita kekal, tuan-tuan dan puan-puan. Ni sehari dua ni bising pula, viral. Roh qadim. Tuan-tuan dan puan-puan, susahlah dah. Nama besar juga. Nama besar juga di negara jiran kita. Roh qadim pula. Kerana ditiup oleh Allah SWT. Ruh ni tuan-tuan, min amri rabbi, artinya daripada urusan Tuhanku. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka itu bertanya tentang ruh. Orang Yahudi bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Ruh, tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan sentuh dalam bab hayat, dalam bab sifat hayat akan datang lepas ini. Ruh makhluk. Pegang masih Allah makhluk. Selain daripada Allah SWT makhluk. Roh itu selain daripada Allah SWT makhluk. Bahaya ni, qadim pula. Sebab itu penting ilmu-ilmu begini. Supaya kita tak sesak. Beberapa minggu lepas saya berkuliah di sebuah masjid, mari seorang lepas main isyak duduk sila depan saya.
nak tanya sikit, nak mengesah ilmu dia. Mengucap 2 kalimah syahadat, dia kata ada orang kata Muhammad di sini bukan Muhammad hakikatnya. Betul ke Ustaz? Betul ke apa yang saya terjemah? Dia terjemah Melayu. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Dia kata ada orang kata Muhammad di sini bukan Muhammad sebenarnya. Saya tak tanya lah, saya tahu dah dia nak pergi ke mana. Macam-macam tuan-tuan dan puan. Orang bertanya. Satu kali kena sekat. Saya nak naik motor sangat. Dia mari dekat pegang. Tanya. Allah SWT itu dikatakan dekat. Dekat bagaimana? Dengan orang Pakistan dekat, dengan orang Malaysia dekat. Tapi Allah SWT kat Arash, semakin tinggi seseorang, semakin dekat dia dengan Allah SWT secara fizikalnya. Itu tuan-tuan, dalam YouTube tuan-tuan boleh tengoklah. Ya, sama ada dalam perdebatan ke dan sebagainya. Dia pening. Pening dia. Sejam pula situ. Ke atas masjid tadi 40 minit. Ajar. Bawah tu sejam pula. Barulah clear. Barulah clear dia. Itu belum di sekolah tuan-tuan dan puan. Hak datang bertanya. Macam-macam dia terbayang. Ada pula yang mengajar di sini. Nasib baik dah difatwakan sesat. Allah SWT kita boleh bayang. Kalau tak boleh bayang, nah, artinya tak ada. Sudahlah tak. Sebab itu sangat penting tuan-tuan dan puan ilmu ini. Ya, sangat penting. Pasal dia boleh menjawab persoalan-persoalan. Ini persoalan-persoalan syubah-syubah yang ditinggalkan oleh ahli falsafah. Dan syubah-syubah yang dibangkitkan lagi. Boleh menjawab. Sebab itu kita katakan manhaj ini adalah manhaj yang ahkam wa a'lam. Ahkam wa a'lam. Ahkam itu daripada hikmah. Hikmah itu bijak. Bijak itu maksudnya boleh menjawab persoalan. Sama ada persoalan falsafah ataupun persoalan sains. Dapat dijawab dengan tuntas. Melegakan pemikiran orang awam. Tidak terjebak dengan syubhat-syubhat, tashbih, tajsim dan sebagainya. A'lam maksudnya daripada ilmu. Lebih banyak hujah-hujah untuk mematahkan. Sebab itu manhaj ini sudah 1000 tahun lebih mempertahankan akidah Islamiyah daripada ahli falsafah. Contoh etis, hatta Mu'tazilah, Qadariyah dan ajaran-ajaran sesat yang lain. Kalau tidak pun, saya kena dah tuan-tuan dan puan. Waktu dia Mu'tah dulu, tak boleh jawab. Isyarah tak boleh jawab. Dia hanya mengalih, dia kata tak semua soalan boleh dijawab. Tak semua soalan ada jawapan. Payah gitu. Kita nak ngajar macam mana di sekolah? Jangan tanya ni. Haram, bidah, sunnah. Budak-budak mari tanya. Budak-budak dia dua tu tuan-tuan dan puan tanya dalam kepala dia. Mari tanya saya. Bukan dia tanya, Ustaz, Allah SWT ni bola kan, bola berapi. Itu kata bola api itu, Dragon Ball ke apa, tak tahu. Itu bukannya Allah SWT. Allah SWT kita tak boleh bayang. Apa saja yang terbayang, terlintas dalam pemikiran kita. Bukan. Jangan bayang. Dia bayang macam-macam. Tuan-tuan, anak tuan-tuan tengok kartun tu, pastikan tengok. Takut nanti ada akidah tu. Allah SWT macam bola api. Baik. Yang ke-9 dalam kitab Risalah Tauhid, jasad para anbiya juga kekal. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jasad para syuhada dalam kitab Risalah Tauhid. Jadi 10 lah dalam kitab Risalah Tauhid tu. Ya. Cuma dua yang terakhir tu selepas dah musnah. Selepas dah mati maksudnya. Tapi
kekal. Baik. Keempatnya, mengingkar mereka itu hikmah bangkit Rasul. Dia kata mengutuskan Rasul ini sebenarnya sia-sia. Menafikan hikmah, menafikan kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi itu diutuskan membawa perkara yang dah tahu, sia-sia. Sebab akal kita dah tahu. Padan dengan akal, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia bawa sesuatu yang tidak boleh diterima akal, juga sia-sia kerana orang tak boleh terima, akal tak boleh terima, manusia tidak akan terima. Patutlah orang tak terima Rasul memadai dengan akal. Tuan-tuan dan puan-puan, ni syubhat-syubhat. Kalau nak syarah ni 2 kuliah. Poin ini saja 2 kuliah kita perlukan. Sebab kalau dalam ni ada 10 syubhat yang ditimbulkan berserta dengan jawapan. Jadi kemungkinan kita akan sentuh dalam bab nubuat nanti. Bab kenabian. Kita akan sentuh cara panjang lebar, cara menjawab. Syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh setengah para ahli falsafah, setengah para sebahagian ahli falsafah menimbulkan syubhat-syubhat itu. Dia kata padan dan dengan akal. Akal ini boleh beza yang baik mana buruk, mana baik, mana buruk. Tak baik pada kita, tak baiklah pada orang. Dia kata macam mana para anbiya itu nak dia pasti apa yang turun pada dia, apa yang dapat pada dia katakan wahyu itu bukan daripada iblis, bukan daripada syaitan, bukan daripada suara mana-mana, dia pasti. Kemudian bawa pula tanda-tanda dia perkara-perkara yang mencari adab. Akal tak boleh terima, keluar unta daripada batu. Akal tak boleh terima. Belah bulan. Dia kata dia. Para anbiya ni. Kemudian Allah pilih kasih pula. Nanti dia sebagai Nabi, orang lain tak boleh nanti sebagai Nabi. Ajing. Wah, banyak tuan-tuan syubhat-syubhat tu. Maka dia kata tak ada. Nabi ni tak payah diutus. Dia engkar perutusan Nabi SAW. Dia engkar, dia tolak. Ini dia panggil zanadiqah, zindiq. Zanadiqah ni jamak pada zindiq. Tuan-tuan pernah dengar zindiq? Ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada fasik, ada zindiq. Zindiq jamaknya zanadiqah. Zindiq ni ialah orang yang berpakaian seperti Islam, di luarnya amalan Islam, dia menyembunyikan, di dalam hati dia penuh dengan i'tikad kufur. Dan pada masa yang sama dia menganggap dia itu benar, dia itu betul. Itu zindiq. Sebenarnya dia kafir. Beza dengan munafik. Munafik memang dia berpura-pura, dia tahu dia itu kafir. Tapi memang menyembunyikan kekufuran dalam hati juga. Menzahirkan keislamannya dari luar. Yubtinul kufra wa yuzhirul Islam. Memang. Tapi zindiq ni dia i'tikad dia betul. Ni ramai ni tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengok dalam YouTube macam-macam. Mak lipat lah, mak apa, bukan makrifat, mak lipat, mak lepat, tak tahu siapa. Bahaya. Perlu 2 kuliah untuk mensyarahkan ni, tapi mereka tolak. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah SWT sebut, tidak kami mengazab satu-satu kaum itu, melainkan kami sudah hantar rasul. Kami hantar rasul, hantar nabi, mengingatkan, mendakwah. Akal saja tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Tak cukup. Kerana berbeza-beza. Akal kita lain, akal orang putih lain nantinya. Kemudian memang perlu kepada pimpinan rasul. Supaya apa? Menunjuk kepada terutamanya yang ghaib, yang tidak sampai dipikir oleh akal. Jadi perlu kepada rasul, perlu kepada nabi. Sebab itu
disebut oleh cerdik pandai kita, ada dua hujjah Allah SWT yang disebut atas kita. Dia panggil hujjah zahirah, hujjah batinah. Hujjah zahirah maksudnya hujjah yang zahir, diutus para nabi. Itu hujjah yang zahir. Aku dah utus, sudah rasul kan? Satu. Itu secara zahir. Yang kedua, hujjah batinah, hujjah secara batin. Apa dia batin, tuan-tuan dan puan? Akal. Allah SWT bagi akal. Sebab itu akal ni sangat penting. Dia panggil manatus syara', manatus taklif. Manatus taklif maksudnya apa? Tempat sangkut taklif di situ. Punca sebab kita ditaklif, dibebankan kerana ada akal. Kalau tak ada akal, tuan-tuan dan puan, kita gila, kita tidak ditaklif, mayang tak wajib. Betul? Buat salah tak kira salah, tak berdosa dia, tak ada pahala juga, tak ada taklif. Pasal apa? Akal tak ada. Penting akal ini. Mana tu taklif? Sebab itu akal dengan syarak ni saling berlaziman. Akal memerlukan syarak, syarak memerlukan akal. Ya? Kalau tidak ada akal, tidak ada syarak, tidak ada taklif. Kalau tidak ada syarak, akan sesat. Kerana akal duduk bawah syarak, dia bukan atas syarak. Ya? Jangan letak atas syarak, sesat. Ini ahli falsafah dan sebagainya ada letak atas syarak. Yang setara dengan syarak pun sesat juga. Kena letak akal di bawah. Quran, hadis bawa akal. Akal untuk memahami. Supaya kita tidak tersasut. Nih, mengatakan bahawa perkara pelik-pelik, perkara yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu pentingnya akal. Tapi akal tidak boleh bersendiri. Tidak boleh bersendiri. Ni orang yang menolak kenabian ni ada dua lah. Yang pertama yang tolak terus, dia tidak beriman dengan Allah SWT. Dia tolak agama, memang dia tolak sekali dengan kenabian, an-nubuwat tu. Yang kedua yang mengaku beriman dengan Allah SWT. Termasuklah sebahagian ahli falsafah. Mereka mengaku beriman dengan Allah SWT tapi menolak hikmah kedatangan Rasul, Nabi. Kita baca tuan-tuan dan puan, kelimanya, kalau boleh, kalau ini pun satu kuliah lagi. Kalau ni nak kuliahkan. Tapi kita nak bagi habis ya tuan-tuan dan puan pada malam ini. Kelimanya, mengingkar mereka itu dengan segala sifat Allah. Dan berkata mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala mengadakan alam ini dengan illah atau tabiat. Dengan illah dan tabiat ni kita dah sebut pada minggu lepas sedikit. Kita nak sentuh tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia ingkar sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, misalnya ada firqah Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa tidak ada sifat ma'ani. Ya, Allah SWT tidak ada sifat sama, tidak ada sifat basar, tidak ada sifat kalam. Dan bagaimana Allah SWT berkata-kata Allah SWT mendengar, tidak ada sifat itu? Macam mana orang yang bersembahyang tapi sembahyangnya tak ada? Orang yang berpuasa, puasa tak ada. Orang yang berilmu, ilmunya tak ada. Betul? Ada kata tak? Allah SWT dengan zatnya mendengar. Allah SWT dengan zatnya melihat. Bukan dengan sifat. Kita dengan sifat. Ya? Jadi golongan Mu'tazilah yang begini belum keluar lagi daripada Islam. Dia tak kafir lagi. Dia hanya fasik. Dia panggil mubtadi'. Bawa bid'ah. Bid'ah yang dalalah. Bid'ah yang sesat. Mubtadi', fasik, dosa besar. Pasal bukan dia nafikan sifat basar itu, artinya Allah tidak melihat, artinya Allah buta. Kufurah. Kalau dia kata melihat dengan zat, masih belum. Yang kafir ni dia kata ni, Allah SWT mengadakan dengan illah atau tabiat. Artinya yang kita sebut tadi, bahawa Allah SWT ni, ahli falsafah mengatakan bahawa Allah SWT ni wujud dan tidak pernah ada sunyi daripada wujudnya alam.
bersama dengan Allah SWT. Jadi Allah SWT ni menjadikan dengan Allah, bukan dengan kehendak, bukan dengan ilmu, dengan iradat, dengan kudrat. Allah SWT menjadikan alam ini, tetapi secara otomatiknya ada Allah, ada makhluk. Orang ahli falsafah ni kata apa? Ada matahari, mesti ada cahaya. Tuan-tuan nampak tak? Ada matahari, mesti ada cahaya. Ada Allah, mesti ada alam. Tidak pernah sunyi Allah SWT itu dengan makhluk dia. Ini bahaya, tuan-tuan. Jadi dia kata apa? Dia kata alam ni kekal lah. Akhir sekali alam ni qadim lah. Bukan dengan ciptaan, bukan dengan kehendak Allah SWT. Secara berlaziman dia panggil. Ada Allah, ada makhluk. Dia panggil Allah SWT ni Allah kamilah, Allah mujibah. Sebab yang mewajibkan ada alam. Alam tu maklum dia. Ada Allah, ada alam. Ada Allah, ada alam. Tidak pernah sunyi Allah SWT itu daripada alam. Menyebabkan Allah alam itu jadi qadim. Tabiat gitu juga. Menjadikan dengan tabiat. Tabiat api membakar. Mesti membakar. Kalau ada sains pun mesti membakar. Falsafah pun mesti membakar. Apabila api didekatkan dengan kertas, dekatkan dengan kapas. Api dengan kapas mesti membakar, mesti terbakar. Mari Imam Ghazali, bukan api yang membakar, Allah yang membakar. Itu Allah saja, sebab musabab saja. Maka Imam Al-Ghazali diserang habis-habisan. Kata enti sains, enti falsafah, tentu berlain. Begitu Imam Al-Ghazali diserang habis-habisan. Sebab menafikan bukan dengan tabiat, bukan secara otomatik, bukan secara berlaziman. Tak. Allah SWT itu mencipta dengan kehendak, dengan iradatnya. Bukan mula. Allah SWT tahu, ada dalam ilmu Allah SWT. Daripada situ Allah SWT berkehendak, dan daripada kehendak itu ada kudrah. Kudrah itu yang mencipta, yang menjadikan. Allah yang menjadikan dengan sifat kudrah. Jadi itu yang sebenar. Bukan ada matahari, ada cahaya. Ada Allah, mesti ada makhluk. Terus dia akan jadi ahli falsafah, dan yang i'tiqad ini kufur, keluar daripada Islam. Baik. Tuan-tuan, nampak jelas tak? Kalau tak jelas, tak apa, ni perbahasan falsafah sikit. Ada. Habis sebab sifat ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung lagi sifat hayat. Yang ke-10 insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita membaca surah Al-Asr dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim.